Kadang stadium ni malam, tutup lampu. Kita still training malam tanpa lampu. Pakai lampu sulu saja. Boleh cikgu bagi intro sedikit dan latar belakang tentang usaha cikgu melatih atlet muda yang berpotensi dari Akar Umbi? Okey, kita ni sebenarnya adalah daripada tim, ya, tim orang kata gelar tim Cikgu Hadri lah. So tim Cikgu Hadri ni sebenarnya dia adalah satu komuniti, adalah satu sokongan daripada ibu-ibu bapa di sekitar Sepang. So program yang kita buat ni adalah daripada umur 9 tahun, ada yang 8 tahun sehingga ke dewasa. So sebenarnya kita ni masih baru. Kita just baru 1 tahun, setahun lebih lah lebih kurang. So daripada program ni, every week kita akan buat training daripada Sabtu hingga Ahad lah. Begitu. Then sebenarnya saya ni itulah guru sekolah. Jadi bila guru sekolah ni, ialah satu, kita ada tugasan hakiki. Kedua juga adalah berkenaan dengan minat saya, iaitu passion saya tentang olahraga. Ya. So saya kena bahagi masa lah. Setiap kali waktu cuti sekolah, saya akan turun and then train dorang ni. Mana-mana murid-murid ataupun atlet di sekitar Sepang, kita akan latih dorang dan kita akan bantu dorang lah untuk mereka pergi ke tahap yang lebih tinggi. Begitu. Dan sekarang ni alhamdulillah dah lebih daripada setahun, mereka dah menunjukkan satu progres yang orang kata kira baik lah. Yelah, so kita masih baru, tapi dah dorang ada progres. Dan setiap murid-murid dorang ni mewakili sekolah masing-masing. Mereka adalah antara yang terbaik dalam sekolah mereka dan juga terbaik dalam daerah Sepang. Ya. Boleh cikgu share tentang latar belakang cikgu dalam bidang olahraga dan pencapaian cikgu sebelum ni kalau ada? Dapat info juga cikgu mengajar pendidikan Islam kan? Okey. Macam mana cikgu boleh melatih pelajar untuk olahraga pula? Okey, latar belakang saya ni sebenarnya guru agama, cikgu agama. Tapi dalam option saya guru agama tu, sebenarnya saya banyak terlibat dengan sukan tau, sukan olahraga. Pertama sekali apabila saya lulus KOM grade 3, saya banyak dipanggil untuk menjadi pegawai teknikal olahraga, bukan saja di Sabah. First sekolah saya pergi ke Kuala Langat, saya juga dipanggil untuk menjadi pegawai di sana. Jadi saya banyak terlibat, sampailah di Sepang saya banyak terlibat dengan kejohanan. Di Sabah, di Selangor saya banyak terlibat dengan kejohanan. Jadi dari sana kadang saya terfikir, macam seronok pula nak latih ni kan. So dari sana saya belajar. Saya mula start belajar, dan saya ambil kursus sains sukan level 1, level 2, alhamdulillah lulus. And then saya sambung lagi ke kursus spesifik olahraga IAF. Dan nanti Oktober ni saya akan pergi lagi kursus di MSN untuk kursus spesifik olahraga juga. So macam saya rasa, tak tahulah, mungkin rezeki lah. Mungkin rezeki Allah SWT, kita tak tahu kita punya career ni macam mana. So dari sana saya dah mula mengkaji, saya baca PhD, kajian-kajian orang di luar negara kan, tentang sprinter, macam mana kita nak ground contact kaki tu berapa stride, 100 meter berapa stride, 200 meter berapa stride. And then dia ada satu kiraan dia. Benda tu dia macam umpama matematik. So saya suka sebenarnya benda tu, sehingga benda tu jadi macam, bukanlah saya ketagih, tapi dia jadi satu passion tau, dia minat. So di sana saya belajar banyak benda, dan alhamdulillah bila saya terapkan kepada murid-murid atlet ni, mereka nampak progres dorang. Contohnya ada atlet saya yang zero, yang tak boleh lari, very slow. Tapi kita latih dia, kita masukkan explosive, kita masukkan power, kita masukkan strength, and then dia boleh go. Dalam masa berapa bulan saja dia boleh sprint kuat. So di sana saya continue saya punya second career lah. Bukan saja seorang guru, tapi juga di lapangan. Setiap kali cuti sekolah, saya akan datang sini. Kerana apa? Sebab saya ni sebenarnya orang Sabah. Bila saya orang Sabah, saya tak ada kampung. Tiada kampung mau pulang. Jadi bila cuti sekolah ni, saya tidak kampung. Orang lain boleh balik lah. Saya balik cuma hari raya dengan hujung tahun. Cuti-cuti sekolah lain, saya tak balik. Saya tidak balik. Jadi saya gunakan cuti itu untuk saya nak latih dorang ni. So kita try and error. Kita tengoklah macam mana. So dari sana saya dah macam-macam saya belajar sepanjang tu. Tadi cikgu cakap
anak murid cikgu yang paling berumur sekali umur berapa? Paling berusia pun kita ada seorang tentara peluru umur 15 tahun. Tapi lelaki lah. Tapi kalau untuk perempuan yang paling berumur adalah umur 13 tahun. Itu yang kira yang lah, sebab kita tengah develop. Ya. Okey. Jadi kebanyakan yang berlatih di sini yang saya nampak berumur macam sekolah rendah lagi kan. Kebanyakan. Kenapa cikgu memilih untuk berlatih pelajar yang lebih muda berbanding yang lebih senior? Saya sebenarnya pilih yang lebih muda ni sebab saya nak satu progress years by years. And then kita nak kalau boleh di usia muda ni, mereka dah belajar semua basic tu. Mereka dah tahu macam mana nak guna starting block, mereka dah tahu macam mana nak 3 point start, standing start, apa lagi technical tentang sprint, tentang macam mana kita nak ajar orang ni dia peringkat awal ni supaya apabila mereka menengah nanti ataupun mereka dewasa, dia akan insya-Allah lah akan memudahkan jurulatih mereka yang seterusnya. Dia peringkat menengah sama ada di sekolah ataupun apabila mereka dewasa. So di sini kita nak build up dorang sebab yalah mungkin Sepang ni dia agak orang kata mungkin terpencil sikitlah dari segi untuk olahraga, tetapi saya orang kata dalam usaha untuk yang meningkatkan potensi itu untuk sentiasa nak ajar orang dari peringkat usia muda ni, ada yang daripada 8 tahun 9 tahun kita dah ajar dah boleh main starting block. Sedangkan starting block ni kadang umur 9 tahun kalau kita pergi kejohanan diorang tak wajib pun pakai. Tapi bila kita hantar kejohanan luar, mereka boleh guna starting block. Dan diorang kadang pergi ke final. Bukan saja final, malah ada yang menang. So kita nak train diorang begitu sebab olahraga ni dia kena daripada akar umbi tu. Dia kena tahu. Kadang ada lari, orang kata dia lari kosong. No, tapi bila di sini kita ajar orang lari bukan saja lari kosong tapi lari dengan guna otak. Guna otak ya. Okey, dari segi bajet macam mana? Adakah cikgu dari duit sendiri ke ataupun ada dana yang lain dari sekolah contohnya? Untuk dari segi bajet, sebab kita ni berlatih di luar daripada sekolah dan juga kita ada terlibat dengan beberapa parents daripada bermacam-macam sekolah. So dan tu sebenarnya sebahagian itu daripada saya sendirilah. Daripada saya sendiri saya beli semua sikit-sikit lah. Contoh 2 bulan saya beli starting block, 2 bulan lagi atau sebulan lagi saya beli plyometric box, and then ada duit lagi saya beli lagi sendirilah. Sebab kita tak ada iuran tau. Kita just on the satu saya punya apa yang saya ada saya beli. Saya bantu. Memang sebab passion 100%. Sebab di Sepang ni dia tak ada kelab sebenarnya. Tak ada kelab yang di sini berbanding di tempat lain, dia ada kelab olahraga lain. So dana tu ada yang daripada sendiri 100% dan ada juga sumbangan daripada ibu ayah lah. Macam tu. Okey, setakat ni apa pencapaian anak murid cikgu yang paling membanggakan sekali? Pencapaian yang sangat membanggakan tu ialah ada antara mereka dah pergi ke peringkat negeri lah. Walaupun ada yang belum lagi ke peringkat MSSM, tapi sebab kita masih baru, kita masih develop, so ada yang dah boleh pergi ke negeri. Dan ada yang orang kata saya jumpa, saya latih, dia langsung tak boleh lari. Bukan tak boleh lari lah, very slow. Tapi bila tahun ni, dia dah cipta kejayaan dia, olahragawati sekolah dia. And then dia juga dah pergi ke MNS Selangor untuk acara larian pecut. Tak menang pun tak apa, tapi at least dia dah sedang meningkat. Dan juga kita ada seorang daripada yang kelab luar juga berlatih bersama-sama kita, dan dia tahun ni juga dia alhamdulillah dia pun saya ni juga cikgu dia, so kita pun bantu dia apa yang kurang kita bantu, dan alhamdulillah tahun ni dia dah dapat 100 meter and 200 meter medal gold untuk kategori P5 lah, maksudnya umur 11 tahun. Dan alhamdulillah kita juga sekolah saya juga SK Taman Putra Perdana 2 tahun juara berturut-turut, juara keseluruhan MSD Sepang. Bukan saja juara keseluruhan, malah tahun ni juga kita juga dinobatkan sebagai champion school atau sekolah-sekolah juara, sekolah rendah, iaitu SK Taman Putra Perdana lah. Salah satunya pertama kali dalam sejarah. Tahun ni pertama kali dalam sejarah. So di sana saya dah nampak progres dia.
dia dah semakin naik. Kerana apa? Kerana kita konsisten dan kita berlatih bukan ikut bermusim. Kebanyakan orang kalau orang akan fikir olahraga ni cuma peringkat sekolah saja baru nak berlatih. MSD saja baru nak berlatih. Tapi saya kena lebih, saya ubah. Benda tu kena konsisten. Kena konsisten dan saya kena sentiasa tanamkan minat pada murid-murid tentang olahraga ni supaya diorang suka sukan ni. Begitu. Okay, dari segi cabaran ada tak macam cikgu hadapi apa-apa cabaran lah selama melatih pelajar-pelajar Encik? Cabaran tu ialah kalau sebagai jurulatih ataupun mana-mana lah tempat ke, semua tempat pun apa saja kerjaya mesti ada cabaran dia. Ya. Cabaran tu ialah pertama sekali satu, kita jarak saya. Jarak saya ke stadium ni mengambil masa dalam jarak 25 km. So kalau jam 30 minit saya akan sampai sini. Biasanya kalau budak-budak daripada Salak, diorang akan tunggu saya, diorang faham saya. Kadang saya lambat, jam. Kadang tiba-tiba jalan raya ada accident and then saya lambat datang. Tapi itulah, kadang-kadang budak-budak ni sanggup tunggu saya lah. Diorang tunggu saya. Tapi itulah, cabaran tu satu jauh. And then satu lagi, kita nak transport, nak angkut barang. Setiap hari setiap kali minggu saya akan angkat barang yang banyak-banyak, datang ke sini, kita training. Tapi itulah, cabaran tu itu lebih kepada saya rasa saya tak ada masalah lah. At least kalau selagi saya berkeringat, kalau dah minat, dah passion, dah suka benda tu, tak kisahlah. Jauh macam mana pun kita tetap datang, macam mana minat pun kita tetap fikir anak murid, kita tetap nak bangunkan dorang apa cara sekalipun. Even kalau malam pun, kadang stadium ni malam tutup lampu, kita still training malam tanpa lampu, pakai lampu solo saja. Sebab nak cover dorang. Pelajar semua okey. Dorang bukan nak cakap dorang ni sayang saya lah, tapi dorang sentiasa nak go on, tak nak putus. Dorang sentiasa nak, kalau boleh nak. Kadang-kadang dorang cari saya, cikgu, ustaz, dia kata, ustaz bila training. So dorang sentiasa nakkan latihan. Begitu, sebab mereka rasa dia ada progress. Bukan dorang maksudnya ke bawah, tapi dia sentiasa ada perubahan bulan ke bulan. Begitu. Cikgu boleh share sikit ada disiplin atau rutin yang diterapkan kepada pelajar-pelajar cikgu? Disiplin saya yang paling utama ialah yang saya terapkan dengan saya punya murid-murid ni, atlet ni, adalah pertama sekali ialah trust the process. Trust the process and then dengar arahan jurulatih. Itu paling utama. Sebab jurulatih dia tahu apa saja game tu, dia tahu game tu macam mana. Macam mana nak harungi game. So apa yang saya terapkan dengan dorang mesti follow the rules. Pertama sekali jurulatih dulu yang paling utama. Bila dorang berada di stadium ni, perkara pertama yang dorang kena ikut, yang dorang kena patuh adalah jurulatih. Sebab bila dorang sprint, yang nampak jurulatih saja yang tahu di mana mistake dorang. Di starting ke, last 30 meter ke, itu semua kita yang tahu. Jadi apa saja arahan, dorang kena patuh. Tapi itu cuma disiplin dalam track lah. Tapi bila di luar, saya ni sebagai orang kata macam ayah dorang lah. Ayah angkat dorang. Saya very bagus. Di luar saya bagus. Kadang dorang heran. Di stadium saya kadang saya garang, strict sikit. Sebab kita tahu kan, kadang dorang buat silap kita. Tapi bila dah habis training, di luar saya dah jadi orang baik. So sebenarnya itu kita cara jurulatih. Sebab ialah kita berhubung dengan kanak-kanak. So kita kena ada dua karakter lah. Kita kena bawa supaya diorang still bersama dengan kita, still go on dengan kita punya training dan tak lari lah. Begitu. Sekali, apa target dan harapan cikgu pada pelajar-pelajar cikgu lah pada masa akan datang nanti? Target saya dengan diorang, saya berharap suatu nanti diorang ni dapat mewakili Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Kita tak tahu 7, 6 tahun, 5 tahun akan datang. Kita tak tahu sebab macam saya kan option agama. So tapi ialah kita tak tahu rezeki tu macam mana. Dia every year berubah-ubah. Kejap kita di sini, kejap di sana. Macam saya dulu di Sabah, tiba-tiba saja di sini. So benda tu kita tak tahu. Tapi yang penting bagi saya ajar dorang, saya latih dorang, didik dorang, bagi disiplin, kan, nasihat dorang. Kita dah bagi yang terbaik, selebihnya kita letak pada lillahi ta'ala. Tapi harapan saya, kalau boleh adalah salah seorang daripada orang ni dapat wakil Malaysia mungkin beberapa tahun yang akan datang lagi. Dan kalau boleh
adalah antara orang yang pergi ke MSSM. Tapi kita, sebab itu saja harapan saya. Saya tak minta banyak pun. Sebab kita sini komuniti, kita tak ada apa-apa cas, kita tak ada apa-apa bayaran. Ini cuma just minat saya, kerana kalau saya tak buat ni tak membangun diorang tak membangun. Jadi saya kena buat sesuatu. InsyaAllah ada hasil lah. Kena berkorban lah. Kena berkorban. InsyaAllah ada hasil. Lagi satu sukan juga untuk kesihatan diorang. So diorang dapat kesihatan, satu lagi ilmu berkenaan dengan pertandingan olahraga, insyaAllah. Nanti satu hari nanti anak murid cikgu datang balik sini cikgu, insyaAllah. Itulah saya tak harap lah diorang cari saya lah gitu. Tapi yalah, mana-mana pun kita pun, orang kita bila kita dah besar pun mesti kita ingat juga guru kita. Walau macam mana pun kita kerja mana-mana, first kita akan ingat guru kita. Sebab kita ni, kita membaca apa saja ilmu semua dari guru. Semua saya sendiri pun kita tidak akan lupa. Walau apa pun yang disampaikan, A sampai Z ke apa ke, kita akan ingat. Tapi saya tak harap diorang ingat lah. Tapi saya rasa kalau tanya ni sendiri kan, mesti sampai bila-bila kita jumpa, mesti kita akan ingat lah. InsyaAllah.